Kenapa mereka lebih okey kalau ahli keluarga masuk Kristian? Sebab pertama, mereka nampak. Apa yang mereka nampak belum tentu betul. Mereka nampak agama Kristian lebih moden. Kedua, mereka nampak Kristian ni masuk tak payah tukar nama. Ketiga, pantang larang pun tak banyak. Boleh makan bersama, cuma tak sembahyang sama saja. Tetapi kalau masuk Islam, ada kalanya banyak perubahan. Contohnya, makan minum tak boleh dan sebagainya. So mereka nampak banyak perubahan. Dan mereka rasa Islam itu menjadi penghalang kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, yang pertama itu memang benar. Lebih senang untuk mereka masuk Kristian berbanding dengan masuk Islam. Sebab itu kalau ikut statistik bancian 2010, di Malaysia ada lebih kurang 7.5 juta, hampir 7.5 juta Cina. Dan daripada jumlah itu, hanya 42,000 yang beragama Islam. Tetapi 706,000 Cina beragama Kristian. Maksudnya, satu Cina Muslim, 19 Cina Kristian kat luar. Yang lebih ramai India masuk Kristian berbanding dengan masuk Islam. Sebab itu, kalau perasan, mereka ada church Tamil. Mereka ada church Cina. Kita pula tak ada kepakaran untuk mengajar mereka dalam bahasa ibunda mereka. Okey? Kita tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ada peranan. Saya bagi satu kisah. Kisah benar. Setahun dua lepas, ada seorang mu'alaf, dia tak masuk Islam dengan kami. Dia masuk Islam di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan kemudian, ibu bapaknya dah tahu dia masuk Islam. Dia datang belajar dengan kami. Jadi waktu itu, ibu dia dah belasah dia. Memang lebam. Guna hanger. Memang nampak kesan semua. Okey? Jadi dia berlindung di pejabat kami. Dan kemudian mak dia menangis kata, tak apalah, kami janji tak akan pukul dah. Kami akan biarkan kamu nak buat agama lah. Buat apa pun tak apa. Tapi lepas bawa anak dia, dia menipu. Dia bawa anak dia lari pergi Penang. Bawa anak lari pergi Penang. Esok paginya, saya ada istitabah dekat Jabatan Mufti Selangor. Dah set dah sampai dah pun. Dia call, dia kata, brother, can you come and save me? My parents have already brought me to Penang. Tahu tak apa yang saya buat? Ini bukan nak cerita kehebatan saya, bukan. Tetapi nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim jangan berkira. Jangan berkira. Dia kata, brother, can you come and save me? Kalau saya nak drive 4-5 jam. Apa yang kami buat? Saya waktu itu pukul 9 lebih, saya booking 9 lebih 10 lebih. Flight paling awal pun dah lepas. Saya ambil flight pukul 1 lebih kurang untuk flight ke Penang. Pergi balik. Untuk buat apa? Semata-mata nak berjumpa dengan keluarga dia. Keluarga dia berapa orang saya tak tahu tau. Keluarga dia gangster tak gangster saya tak tahu tau. Tapi saya kena pergi. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Innama mu'minun wa ikhwah. Setiap yang beriman adalah bersaudara. Okey? Hatta kalau nyawa kita sendiri ada risiko pun, kena buat. Kalau mati, syahid lah. No problem. Saya pergi, jumpa dengan family dia. Cakap dengan dia. Saya bagi tahu. Okey? Saya dah jumpa, malam tu balik. Pergi balik. Istitabah semua saya cancel. Pergi balik, flight tu ingat murah. Last minute pula tu. Kurang-kurang 400. Tapi, tuan-tuan dan puan, pengorbanan masa, nyawa kita dengan harta kita. Orang ingat dakwah ni kita masyuk. Tak, kita lagi banyak belanja. Nak melindungi orang, nak bawa orang last minute dan sebagainya. Semua kita ada peranan untuk dimainkan. Okey? Harap menjawab soalan pertama tadi. Yang kedua tadi, apa soalan tadi? Bukan Melayu mudah lupa, Cina pun dah lupa. Biar fair sikit. Soalan yang kedua, dari kajian, adakah orang Islam di Malaysia semakin lemah? Dari kajian, adakah orang Islam di Malaysia semakin lemah? Dia kena melihat perspektif tuan-tuan dan puan-puan. Adakah orang Islam di Malaysia semakin lemah sedangkan kita kata jumlah kita semakin ramai? Pertama tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kata secara jemaah, yes, kita semakin lemah. Saya perlu kata kita semakin lemah. Kenapa? Kerana orang Melayu berpecah. Cina Muslim ni tak boleh buat apa. Kan nanti ada orang cakap, ni nak jadi Ridwan T kedua. Tak kisahlah.
Cakap pun cakap lah. Kerana orang Melayu berpecah. Orang Melayu yang sepatutnya menjadi tulang belakang kepada Islam, mereka yang kemudian memecah belahkan tulang itu. Akhirnya Islam dan orang Melayu, orang Islam nampak lemah kerana orang Melayu tak bersatu. Tuan-tuan dan puan, Cina Muslim berapa kerat? India Muslim berapa kerat? Tetapi yang tulang asas dia adalah Melayu. Kalau Melayu lemah, Islam akan nampak lemah. Walaupun Islam tak akan nampak lemah, tetapi kesatuan kita lemah. Kalau Melayu sesama Melayu, isu kecil-kecil pun bergaduh sampai tak bercakap. Susah. Isu pun sampai kafir mengkafirkan. Susah. Jadi realitinya, suka ke tak suka, memang kita lemah. Memang kita lemah. Tetapi ada solusi dia. Solusinya Allah dah bagi. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 103. Wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah. Saya bagi contoh Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Bila isu Jawi, tak kira apa parti politik dengan Tong Chow Zong, semua yang ada asas bahasa Cina, DAP, MCA dan sebagainya, mereka semua bergabung. Betul ke tidak? Walaupun berlainan ideologi, bersatu ke tak? Satu bab mereka bersatu. Orang Melayu bersatu tak? Ini Jawi ni, bukan Cina ni punya tau. Warisan Malaysia, khususnya untuk orang Melayu. Tetapi Melayu bersatu tak? Tak. Melayu kutuk sama Melayu. Melayu berpecah. Nampak? Faham maksud saya? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kena tepuk dada tanya iman. Apa yang kita nak sebenarnya? Saya tak ada kepentingan jawatan. Saya hanya pendakwah. Tetapi saya akan voice out bila saya nampak benda yang tak betul. Walaupun ada orang cuba tutup mulut saya, tapi I don't care. Tutuplah. Mati pun matilah, okey je. Yang penting, bercakap yang benar. Tetapi, sopan santun tetap ada. Jangan cakap kesat, jangan caci maki. Kita tetap teguh dengan adab Islam kita. Okey? Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan yang Melayu ni, yang Banjar ni, yang Jawa ni, tetapi semua telah disekalikan jadi Melayu. Fikirlah sendiri, nak bersatu ke tidak. Pepatah Melayu sebut, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dan insya-Allah harap-harap Malaysia tidak akan masuk dalam lipatan sejarah sebagaimana Andalusia yang pernah diperintah 800 tahun oleh orang Islam, negara India yang pernah diperintah oleh orang Islam selama 1000 tahun. Harap-harap Malaysia tak masuk dalam lipatan sejarah bahawa suatu masa dahulu orang Islam pernah memerintah Malaysia selama 800-900 tahun dan kemudian hilang kuasa, nak buat kuliah pun kena minta restu mereka. Vision 2020. Tahun ini 2020. Dan daripada apa yang kami baca, tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang mereka rancang sejak 28 tahun yang lepas telah pun berjaya direalisasikan. Hanya lagi beberapa saja yang belum direalisasikan. So it's up to you guys. Saya hanya buat apa yang saya mampu supaya di hadapan Allah, di padang mahsyar, saya ada jawapan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua juga sediakan jawapan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Sama juga macam semalam, hampir pukul 9.40 dah. Terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan kerana sudi bersama. Ramai masih stay di sini. Dan sebelum berundur untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan berdakwah, di luar tu kami ada buka booth dakwah. Boleh ambil bahan dakwah secara percuma, insya-Allah. Okey? Percuma. Ambil je. Tak cukup, call kami bagi lagi. Berapa banyak nak, kami bagi. No problem. Kalau tak mampu, kami akan cetak. Nanti pandai-pandailah. Allah akan hantar tentera dia untuk bantu kami, jangan risau. Okey? Ambil bahan risalah tu, jangan simpan. Edarkan kepada kawan-kawan. Ingat, solusi yang pertama, serang. Pergi dakwah. Buat apa yang mampu. Biar orang faham. Mereka tak nak buat faham, tak apa. Kita dah buat kerja kita. Okey? Yang kedua, ada juga buku-buku yang ditulis oleh saya dan juga eksekutif dakwah kami untuk perbandingan agama dan sebagainya. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan nak tambah ilmu, silakan. Sebab hasil jualan itu, keuntungan dia akan disalurkan balik kepada kami untuk kami buat dakwah. Sekarang ini kami ada lebih kurang 16-17 kaki tangan sepenuh masa. Belanja setahun lebih kurang lebih dari 1 juta. Tapi macam mana kami dapat 1 juta? Wallahu a'lam bisawab. Allah bagi. Tugas kami buat kerja je. Bukan nak fikir duit. Jadi Allah hantar tentera dia.
Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak jadi tentera-tentera Allah, boleh juga buat pelaburan bulanan insya-Allah, RM1, RM5, RM10. Belakang tu sahabat-sahabat kami boleh tolong untuk isi borang kalau nak. Kalau tak nak pun tak apa. Nampak kucing ni pun nak melabur dulu. Dahsyat. Kalau siapa dia sebenarnya kami nak kembangkan tim tu tuan-tuan dan puan-puan supaya saya tak boleh selalu datang sini, jauh. Jadi apa kami buat? Kami sedang kembangkan tim multimedia kami. Kami buat banyak video. Masya Allah, Alhamdulillah. YouTube dengan Facebook channel kami 2018 menjangkau 44 juta penonton. 114 juta minit ditonton di YouTube. Bayangkan mereka yang melabur bersama dengan kami, orang tengok, dia pun dapat ganjaran pahala. Sebab cara kami adalah memperkasakan masyarakat. Mereka tak payah tengok kami, tengok di YouTube, oh kenal. Tadi saya dekat Setia Alam, dekat kedai buku. Jalan-jalan, seorang Cina tegur saya, "Are you brother Firdaus?" Saya kata, "Ya." Aku ingat dia ni jadi musuh kot. "Are you brother Firdaus?" "Yes, I am." "Oh, I'm very happy to meet you." Actually, I'm a non-Muslim, dia kata. "Okay, kenapa ni?" Dia kata, "Actually, I watch your video, I follow your Facebook. Your talk is very enlightening. I like it. And I watch some of your YouTube video." Dia tonton, dia belum Islam, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia kenal, dia rasa, Alhamdulillah. Maksudnya, kita hanya kerja buat dakwah, orang suka tak suka, tak apa. Kita buat kerja kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak jadi sebahagian, nak memenangkan Islam, nak melabur, silakan. Allah.